Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati tuan rumah Tuan Haji Hashim beserta isteri, seterusnya sidang jemaah muslimin dan juga muslimat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia izinnya kita masih lagi diberikan berbagai nikmat ke atas kita pada hari ini. Nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan nyawa untuk kita meneruskan kehidupan, nikmat diberikan kesihatan untuk kita sama-sama boleh hadir ke program pada pagi ini, kuliah kita pada hari ini. Kebetulan kita sekolah, anak-anak pun boleh join sekali, yang bagus ya di sekolah ni kan. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung kuliah kita di bawah kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri yang telah kita baca sebelum ini sampai kepada bab yang ke-7. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung dengan bab yang ke-8 tentang tahap yang pertama, dakwah yang dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, dalam surah 105 permulaan bab yang ke-8 ini pengarang menceritakan kepada kita tentang dakwah yang dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kita nak tengok apakah teknik yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang dakwah baginda tahap yang pertama ini. Bagaimanakah tahap ini dijalankan dan siapakah yang telah beriman yang termasuk di bawah as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal beriman pada zaman dakwah yang dilakukan secara bersembunyi ini ya. Jadi kita dah tengok tentang penurunan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq, diikuti dengan penurunan ayat ataupun surah sebahagian daripada surah Al-Muddathir kemudiannya ya. Kalau kita lihat surah Al-Alaq itu pun tak turun semua, surah Al-Muddathir itu pun tak turun semua. Jadi perintah dakwah ini berada dalam surah Al-Muddathir ya. Kalau kita ingat perbincangan kita tentang surah Al-Muddathir, bagaimana satu hari Rasulullah SAW sedang berjalan-jalan, kemudian dia nampak tengah-tengah jalan tu, kemudian dia nampak al-malak kan. Dia nampak al-malak allazi ja'ani bi Hira. Dia nampak malaikat yang dia pernah jumpa di Gua Hira dulu, iaitu malaikat Jibril ya. Jalisan ala kursi, duduk di atas kursi kan, baina as-sama'i wal ard, yang kursi di muka atas tanah kan. Kursi itu terapung di antara langit dan bumi. Maknanya tengah-tengah, Jibril duduk di atas kursi tengah-tengah. Dan terkejut Rasulullah, keluar berjalan jumpa Jibril yang duduk atas kursi tapi bukan atas tanah tapi tengah-tengah. Kita pun terkejut kalau jalan jumpa benda macam tu kan. Jadi ini bukan benda biasa, ini benda yang luar biasa. Lalu baginda pun terkejut, balik rumah, zammiluni selimutkan dia. Lalu turunlah ayat daripada surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Qum fa'anzir, bangunlah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Berikanlah peringatan. Jadi kata Al-Qurtubi, peringatan ini la tufakkir fi qawlihim, jangan kamu peduli apa kata-kata mereka. Mereka nak kutuk ke, mereka nak cakap apa pun, jangan kamu peduli. Ia perintah Allah kepada kamu, sampaikanlah peringatan, sampaikanlah ar-risalah, iaitu risalah dakwah, risalah tauhid yang perlu disampaikan kepada kaum dia. Jadi ayat ini ialah ayat permulaan arahan untuk pergi berdakwah, bangun dan sampaikanlah peringatan. Jadi peringatan ini fa'anzir, peringatan ini peringatan apa? Iaitu peringatan yang berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak beriman dengan Allah, kalau kamu tidak beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan malaikat hari kiamat dan sebagainya, maka kamu akan diazab oleh Allah pada hari akhirat kelak. Maka berikanlah peringatan kepada mereka. Jadi surah Al-Muddathir ini menjadi permulaan pada perintah Allah tentang arahan untuk berdakwah ya, arahan untuk berdakwah. Lalu bila mana dimulakan dakwah itu,
kita lihat di sini bagaimana pengarang menceritakan bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum dakwah ini bermula, bagaimana mereka ini telah menyembah berhala, kan, dan mereka ini tidak ada akhlak, melainkan hanyalah kehormatan dan darjat, dan mereka tidak ada jalan penyelesaian melainkan dengan cara peperangan. Ada masalah, tak puas hati, angkat parang, angkat pedang, kita melawan. Inilah suasana masyarakat Arab jahiliah yang berada pada zaman tersebut, yang penyelesaiannya siapa yang kuat dia menang, kan, siapa yang kuat. Sebab tu mereka terpaksa bergabung dengan kabilah yang kuat terpaksa bernaung di bawah kabilah yang kuat, yang lemah terpaksa bergabung dengan kabilah yang kuat, orang yang lemah terpaksa berlindung dengan orang yang kuat, kalau tidak habis. Jadi zaman itu zaman siapa yang kuat maka dia menang, siapa yang ada kekuatan fizikal dialah yang menang. Jadi itulah yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliah, hidup secara berkabilah-kabilah, panggil berkabilah-kabilah. Jadi siapakah kepada orang Islam yang pertama? Kita lihat di bawah tu, bila mana dakwah ini berlaku, maka baginda telah memulakan dakwah dia. Kalau kita lihat dalam surah Al-Alaq itu pun, bila mana turun wahyu, maka orang yang pertama beriman dengan Rasulullah, beriman dengan wahyu tersebut ialah isteri baginda, iaitu Khadijah. Ya, Khadijah beriman dengan baginda. Ya, dikata apa yang berlaku berkamu ni Rasulullah bukan benda main-main, memang benda betul, kan. Dia beriman dengan apa yang berlaku, iaitu wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi komuniti yang didakwahkan ini ialah komuniti yang dekat dengan baginda, iaitu keluarga dan juga kawan-kawan baik yang dia dah kenal. Dia tak terus pergi yang ahli keluarga yang jauh-jauh, kan. Dia pergi dengan ahli keluarga yang paling dekat dengan dia, dan juga kawan-kawan karib yang dia dah kenal. Sebab kawan-kawan kita ni, kita pun tahu ada PN masing-masing, kan. Kalau dalam WhatsApp group tu contohnya, kan, yang ada ramai dalam WhatsApp group tu, kan, ada yang mudah melenting, ada yang jenis senyap, ada yang suka bercerita, macam-macam lah kita boleh tengok, kan. Jadi kalau kita dah faham, kan, kalau kita dah faham perangai tu, jadi senang untuk kita berinteraksi dengan mereka. Kita dah faham, oh, nampak berdua tu macam dalam WhatsApp group macam bergaduh je, tapi rupanya kalau kat luar berjumpa, okey, tengok dalam WhatsApp group, wish, kemain, kan, macam bergaduh, tapi sebenarnya tak bergaduh, baik. Sebab tu ini antara kita dan kawan-kawan, macam mana kita kenal mereka dan sebagainya. Maka begitu juga dengan Rasulullah SAW, bila mana baginda berdakwah, dia akan cari kawan-kawan baik dia yang dia tahu bahawa mereka ini kalau bercerita bab akidah, dia boleh buka minda dia. Hujah dibalas hujah, bukannya hujah dibalas dengan emosi. Hujah dibalas emosi maknanya kita berhujah, oh Allah ni Tuhan yang Maha Esa. Habis tu yang sebelum ni orang tua-tua kita buat salah lah, udah emosi pula. Kita hujah dibalas hujah, kan. Kita nak kata Allah itu Maha Esa, yang kaum sembah selama ni, yang batu-batu yang banyak dan sebagainya, itu tidak dianggap sebagai Tuhan. Itu batu, dan kenapa pula perlu banyak Tuhan? Jadi itu hujah-hujah yang diberikan. Jadi jawab hujah, bukannya dibalas dengan emosi. Habis tu orang tua-tua dulu salah lah, udah emosi pula. Jadi hujah dibalas hujah. Jadi kita kena kenal orang yang boleh berhujah. Janganlah kita dah tahu dia emosi, kita duk pergi provoke dia lagi kecoh. Jadi strategi itu tak kena. Jadi dakwah yang peringkat awal ini, Rasulullah berdakwah dengan orang-orang yang dia dah kenal, boleh berfikir, boleh berhujah. Kita bercakap elok-elok, tak perlu sampai nak emosi, angkat suara, marah dan sebagainya. Jadi itulah yang berlaku kepada dakwah baginda. Kalau kita lihat muka surat 11 106 tu, jadi baginda mengenali kawan-kawannya supaya orang yang mencintai kebenaran. Cari orang yang bila berhujah tu bukan nak menang, dia berhujah kerana nak tahu yang mana betul, yang mana salah. Kalau kita rasa kita betul, kamu rasa kamu betul, maka mungkin kita boleh bersetuju bahawa kita sebenarnya ada hujah masing-masing. Kamu kekal dengan hujah kamu, aku kekal dengan hujah aku. Mungkin kita bersetuju untuk tidak bersetuju, bersetuju untuk tidak bersetuju, agree to disagree, kan. Ada juga jenis penyelesaian macam tu, kan. Jadi maknanya kena cari orang-orang yang bila mana kita bersembang bercakap, dia nak mencari kebenaran. Yang mana betul? Betul ke Tuhan itu Esa ataupun Tuhan itu banyak? Kan, Tuhan itu Esa ataupun perlu tak Tuhan itu banyak? Logiknya Tuhan itu mesti Esa. Kalau Tuhan banyak, dia akan bergaduh.
Siapa yang paling power? Ya, logiknya Tuhan itu Maha Esa. Maka berhujah. Siapa yang kata Tuhan itu banyak, bawa hujah kamu. Jadi itulah yang berlaku pada zaman baginda. Dia cari orang-orang yang mencintai kebenaran dan kebaikan, kan, orang yang jujur, yang baik dan sebagainya. Jadi itulah yang berlaku. Maka golongan awal ini dikenali sebagai as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun maknanya orang-orang yang awal, orang yang awal, terawal, ya, golongan yang terawal yang telah memeluk agama Islam. Yang pertama ialah isteri baginda yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Inilah orang yang pertama beriman dengan baginda sebagai seorang rasul dan menerima dakwah ajakan baginda untuk beriman kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, kan, wahyu, beriman dengan malaikat dan sebagainya. Khadijah binti Khuwailid diikuti dengan hamba baginda bekas, asalnya hamba tapi ditebus, kan, iaitu Zaid bin Harithah. Ini cerita panjang Zaid bin Harithah ni. Kalau kita lihat di nota kaki tu ada cerita sikit sejarah Zaid bin Harithah. Asalnya Zaid ni hamba, ya, asalnya dia adalah tawanan perang yang dijadikan hamba. Sebab tu tuan-tuan, bila berlaku peperangan dalam tradisi masyarakat Arab, ya, ataupun bukan Arab saja, di kawasan belah-belah sana termasuk dari Parsi, Rom dan sebagainya, bila berlaku perang ada tawanan, maka tawanan itu tak perlu dibunuh, kita boleh buat duit. Macam mana cara dapat duit? Tawanan itu dijual di pasar hamba. Kalau bunuh tak dapat apa, kan, bunuh kita pula nak kena tanam dan sebagainya, kan. Tangkap, kan, dijadikan sebagai tawanan, kita boleh jual, dapat duit. Itu cara dia dapat duit. Itu cara mereka menjadikan hamba, seorang tu hamba. Jadi asal Zaid bin Harithah ni seorang tawanan perang yang dijadikan hamba, dan kemudian hamba ini dibeli oleh Khadijah binti Khuwailid. Ya, jadi hamba dibeli oleh Khadijah binti Khuwailid dan dijadikan hamba Khadijah, kemudian diserahkan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kekal dalam status hamba tu, jadi hamba kepada Rasulullah. Kemudian ayah dan bapa saudara dia pernah datang untuk menebusnya, kan, nak tebus Zaid, dan dia dan jemput dia balik pada kaum dia, kan, nak tebus Zaid ni jangan jadi hamba, nak tebus, dibebaskan dia, bayar duit, dan kemudian ambil dia balik, nak balik pada kaum dia. Namun begitu dia memilih untuk tinggal bersama-sama dengan Rasulullah SAW, dan Zaid dijadikan sebagai anak angkat Rasulullah, ya, Zaid dijadikan anak angkat Rasulullah, dan mengikut peraturan pada zaman jahiliah namanya dibinkan kepada Rasulullah. Itu budaya orang Arab jahiliah. Anak angkat boleh dibinkan kepada bapa angkat. Dalam Islam tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab bila anak itu dia ada beberapa hak. Bila dibinkan kepada nama ayah, maka tanggungjawab ayah tu kena ada. Bila mati, faraid itu ada hak anak tersebut, kan, ada hak dia. Jadi bila letak nama anak angkat kepada nama ayah angkat dia, maka dia telah ambil hak yang sepatutnya dapat pada anak-anak yang betul tu. Itu yang berlaku bila mana dibinkan. Jadi isu besar bab aurat dan sebenarnya hukum hakam, dia melibatkan hukum hakam. Bila anak ini dibinkan kepada ayah yang anak angkat ni, dibin kepada ayah angkat ni, maka aurat macam ayah anak lain, kan, lain. Jadi itu yang berlaku, dan perkara ini dulu orang tak tahu, dibin kan. Sekarang ni saya rasa dah kurang, orang dah boleh tahu hukum hakam, maka nama anak angkat tidak dibinkan dengan nama ayah angkat. Sebab itu zaman amalan orang Arab jahiliah, ya. Jadi bila dibinkan itu ada isu. Jadi sekarang ni saya tengok orang dah faham hukum, jadi anak angkat tu kekal. Tak tahulah kalau tak tahu nama ayah, letaklah nama apa pun, tapi jangan dibinkan kepada nama ayah angkat tu, mesti kekal, ya, supaya dia tahu bahawa dia bukan anak yang sebenar. Dan kalau berlaku apa-apa pada ayah angkat dia, maka ada beberapa perkara yang dia tak boleh tuntut dah. Contohnya faraid dan sebagainya. Jadi macam mana pula kalau anak angkat tu dah dibela lama, kan, bila mati tak dapat pula anak angkat tu harta ayah dia. Jadi nak buat macam mana? Kita ada hibah ataupun wasiat. Sebab tu ada instrumen wasiat, ada instrumen hibah. Sebab itu semua untuk apa ni, kita kata menyempurnakan isu-isu yang berlaku macam ni dah.
Sebab faraid dapat pada anak, tapi anak angkat macam mana? Kita boleh buat hibah ataupun boleh buat wasiat. Ayah dah meninggal, nanti tolong bagi pada anak angkat ni sekian-sekian, banyak. Jadi kalau wasiat paling maksimum bila? Berapa? Wasiat maksimum hanyalah 1/3. Ya, 1/3. Jangan bagi sampai separuh ataupun semua nak bagi pada anak angkat, tak boleh. Dia ada hak kepada orang faraid, itu ada hak dia. Tapi kalau hibah kot kita lah, hibah ni maknanya kita masih hidup, nak sedekah banyak mana tu pun tu hak masing-masing lah, ya. Jadi berbalik bercerita tadi, itulah cerita Zaid bin Harithah. Akhirnya kemudian jadi Zaid bin Muhammad. Setelah Islam datang, tukar balik, tak boleh. Zaid bin Harithah kekal sebagai Harithah, jangan ditukarkan kepada Zaid bin Muhammad, ya. Sebab Rasulullah pun ada anak-anak yang lain, Zaid bin Harithah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini semua orang yang duduk rapat dengan Rasulullah, ya. Khadijah, anak dia punya anak anak angkat dia Zaid. Yang ketiga Ali bin Abi Talib. Apa hubungan dia dengan Rasulullah? Satu pupu. Tapi kalau kita tengok umur, walaupun sepupu, tapi umur tu agak jauh, lebih kurang beza 30 tahun macam tu dah. Umur Ali dengan umur Rasulullah tu, umur dia lebih kurang 30 tahun. Maknanya umur Rasulullah waktu dia dapat wahyu 40 tahun. Ali tu waktu tu umur dia 10 tahun macam tu lah. Sekolah darjah 4, ya, macam tu lah, darjah 4. Tapi kematangan Ali bin Abi Talib ni, waktu darjah 4 itu pun dia dah, kita kalau berdakwah cerita pasal agama, cerita pasal ketuhanan, dia nak dengar, dia nak duduk, dia nak faham cerita tu. Dan akhirnya dia memeluk Islam. Tak semua budak macam ni, kan bukan senang. Anak-anak saya pun, kita cerita beragama pun kadang-kadang suruh baca kitab-kitab pun tak nak juga. Yalah, kadang-kadang kitab-kitab macam ni tak sesuai untuk dia orang. Dia baca pun ngantuk lah. Budak-budak kita baca pun jenuh juga kan, kalau budak-budak lagi kan. Budak-budak dia sesuai buku-buku cerita yang ada gambar kan, semua kan. Jadi setengah budak tu ada yang jenis matang, dia boleh baca buku macam ni. Kadang-kadang setengah tu dia minat baca, dia boleh baca kan. Tak sama, ya, tak sama, anak-anak tak sama. Jadi Ali bin Abi Talib ni antara orang yang cerdik, yang boleh fikir pasal bab akidah, ketuhanan dan sebagainya. Akhirnya bila diajak berdakwah memeluk Islam, dia pun masuk Islam. Ya, 3. Itu yang dekat dengan Rasulullah. Sebab Ali duduk dalam asuhan baginda. Jadi Rasulullah pun sama-sama mendidik sepupu tu, Ali bin Abi Talib kecil lagi, duduk dengan baginda dan sebagainya. 3. Yang keempat ialah sahabat baik baginda, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. 4. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni orang yang baik, kita pun kenal, orang Arab pun kenal, orang Arab Quraisy pun kenal, orang yang murah hati, penyayang, lembut, akhlak mulia, gemar buat kebaikan, tokoh pedagang yang hebat. Jadi ini antara kelebihan kita bila kita ada akhlak yang baik. Sebab tu kelebihan Rasulullah, Abu Bakar ni, bila mana mereka berdakwah, ajak menyeru menyembah Allah, orang Arab Quraisy nak lawan tu dia kena fikir panjang sikit. Sebab yang bercakap ni orang yang tak pernah menipu, tak pernah membohong. Jadi bila dia bercakap Allah itu Tuhan yang Maha Esa, dia takkan dia menipu, dia tak pernah menipu. Jadi macam mana nak lawan hujah? Patut dia lawan hujah. Mereka pun jadi nak attack dia punya hujah susah, nak attack dia punya peribadi pun susah. Sebab tu pendakwah ni kena ada peribadi yang baik. Sebab bila kita ada peribadi yang baik, orang nak attack peribadi kita tak boleh, tak ada hujah kan, tak ada hujah. Sebab bila peribadi tak baik, jadi orang akan jadikan kamu ni cakap yang lebih kan, ataupun cakap sembang tu betul ke kan, dia ni dulu kaki penipu dan sebagainya, kaki temberang. Orang nak percaya pun jadi susah. Jadi itu antara kita kata ciri-ciri pendakwah yang baik ialah memiliki akhlak yang baik. Kerana kita berdakwah melalui akhlak. Macam Al-Quran, tuan-tuan, Al-Quran ni, orang bukan Islam, dia tak baca semua Quran ni, dia tak kenal, dia tak baca pun semua Quran, dia tak faham pun Quran. Tapi macam mana cara dia faham? Melalui akhlak kita. Dia akan faham Al-Quran melalui akhlak kita. Sebab tu kena tunjukkan akhlak Al-Quran kepada mereka kan. Macam manakah Al-Quran menyuruh kita berakhlak, baru dia akan faham Al-Quran. Sebab nak suruh dia baca, dia tak baca. Orang bukan Islam, dia tak baca. Orang Islam pun kadang-kadang jenuh juga nak baca semua ni. Jadi akhlak kita ini akan membantu orang bukan Islam untuk faham tentang Islam, akan membantu orang bukan Islam untuk faham Al-Quran. Kenapa kena cakap baik dengan orang bukan Islam? Sebab Quran suruh. Kenapa kena buat baik pada mak ayah? Sebab Quran suruh. Jadi akhlak inilah yang kita tunjukkan supaya mereka faham Islam dan faham Al-Quran.
Itu cara antara teknik berdakwah juga yang ditunjuk oleh Rasulullah, Abu Bakar Siddiq dan sebagainya. Jadi 4 orang. Lepas itu kita lihat juga selain daripada Abu Bakar, ada beberapa orang lain yang juga menjadi kawan baik kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berdakwah. Antara orang yang meluk Islam ya melalui dakwah Abu Bakar dan sebagainya ialah Uthman bin Affan. Ini pun tokoh pedagang, sama-sama businessman dengan Abu Bakar kan. Uthman bin Affan yang kelima. Zubair bin Al-Awwam 6. Abdurrahman bin Auf businessman juga 7. Sa'ad bin Abi Waqqas 8. Kan? Talhah bin Umaydillah 9. 8 orang inilah, kalau 8 sebab dia mungkin dia tolak Khadijah di situ kan. 8 orang inilah yang mula-mula memeluk Islam selain daripada Khadijah. Masuk Khadijah jadi 9 orang lah. Mana tak ramai yang awal-awal masuk Islam ni. Mana lepas saja turun wahyu, terus Rasulullah berdakwah, yang masuk awal-awal ni lebih kurang ni lah 9 orang. Yang 9 orang inilah yang masuk Islam. Nama-nama inilah yang terkenal. Saya ambil contoh satu nama ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ini kita pun jarang dengar sejarah dia. Tetapi orang ini cukup hebat, antara panglima Islam yang telah ditugaskan untuk bertugas sebagai panglima dalam perang di Parsi. Parsi hari ini kita kenali dengan nama Iran. Dulu Iran tu kuasa dia sampai ke Iraq, sampai ke Mesopotamia kan. Dulu dari Mesopotamia dulu kan. Jadi itu kawasan Parsi. Sebelah timur, sebelah barat itu Roman Empire sampai ke Syria, sampai ke Jordan, Palestin. Jadi 2 empayar besar yang Islam kena berhadapan pada waktu itu, Parsi dan juga Rom ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau tengok sejarah dia dalam satu perang besar namanya perang Nahran, macam tu lah, Nahran macam tu lah, yang menyebabkan akhirnya Isfahan di Iran itu pun akhirnya dibebaskan daripada apa ni, Mesopotamia atau Parsi. Jadi perang Parsi ni penting ya. Kita kena faham ya. Sebab Islam pada waktu itu nak masuk ke Iraq di bawah Parsi susah. Jadi mereka ni sentiasa mengancam sempadan negara Islam. Jadi akhirnya pada zaman Umar Al-Khattab, Umar hantar sahabat Abi Waqqas dan juga tentera Islam untuk pergi ke Iraq membebaskan sempadan Islam daripada gangguan Parsi, terlibat dalam perang Nahwan tersebut, dan akhirnya Parsi dibebaskan. Maksudnya kawasan itu memilih untuk berada di bawah Islam dan mereka tak nak berada di bawah Parsi. Akhirnya mereka menjadi sebuah kawasan negara Islam di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab, khalifah pada waktu itu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, nak ceritanya dalam perang tersebut dia berjaya mengetuai pasukan tentera Islam dan akhirnya pulang balik ke Madinah berjaya. Parsi ni penting saya sebut tadi. Kenapa? Sebab kalau kita faham ya, sejarah Islam, banyak ulama-ulama Islam yang lahir daripada Parsi. Tokoh-tokoh Islam dan juga tokoh-tokoh keilmuan. Sebagai contoh ya, Imam Al-Bukhari. Ambil Imam Al-Bukhari ya. Dia bukan orang Arab, dia orang mana? Bukhara, ataupun negara ini kita panggil Uzbekistan. Itu kawasan-kawasan belah Parsi tu. Imam Bukhari. Termasuk juga Imam Muslim An-Naisaburi, belah-belah sana. Dia bukannya belah yang Arab pure ni. Jadi kalau kita pergi ke Madinah, kita buat umrah pergi Madinah, saya selalu tengok kan, ada nampak macam orang Uzbekistan datang beli barang. Yang penjual dekat kedai Madinah panggil apa? Bukhari, Imam Bukhari dia panggil. Nak senang lah dia panggil. Macam kita orang Malaysia dia panggil apa? Dia panggil yang apa ni, nama-nama Melayu pun kan, Siti lah apa dia panggil kan. Kalau macam orang dia berbahana, dia panggil Bukhari kan. Mereka cukup menghormati Imam Bukhari sebab dia bukan orang Arab. Tapi Masya Allah ilmu yang dia ada tu sampai hari ini menjadi rujukan pada seluruh dunia Islam kan. Jadi orang belah sana, Imam siapa lagi yang tokoh keilmuan, Al-Khawarizmi, bukan orang Arab, dia pun orang belah sana, Al-Khawarizmi. Ibn Sina yang hebat tu, orang belah sana. Jadi Parsi ni tamadun yang cukup lama, dan bila mana Islam itu masuk, Islam telah membuka ruang pada orang Parsi ni untuk menjadi orang Islam bertauhid dengan akidah yang betul, dan mereka ni orang cerdik. Akhirnya mereka menyumbang kepada dunia, bukan dunia Islam saja, seluruh dunia. Imam Ibn Sina dan sebagainya, Masya Allah, ilmu mereka sangat hebat. Imam Bukhari dan sebagainya. Jadi orang cerdik-cerdik yang di belah sana. Jadi Islam datang, dan Islam tu mix dengan tamadun mereka, dan akhirnya menjadikan mereka ni tamadun yang cukup hebat, terkenal sampai hari ini kan. Imam Bukhari, Imam Muslim,
Al-Khawarizmi, Ibn Sina dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lahir daripada belah-belah sana ni di Parsi. Masya Allah, inilah jasa Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga tentera Islam yang telah membebaskan negara-negara tersebut daripada kezaliman Parsi kepada masuk ke dalam dunia Islam, ya, tamadun Islam. Selepas itu nama-nama yang lain, ya. Ini antara nama yang penting juga, ya. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Satu hari Umar Al-Khattab, tuan-tuan, duduk masa tu, waktu tu dia dah jadi khalifah, duduk dengan para sahabat dia di Madinah tu, dan dia kata tamannau. Dia kata pada sahabat dia, tamannau, kamu nak apa? Make your wish, kan? Apa yang kamu nak? Kan, dia kata. Jadi seorang sahabat kata, aku nak kalau boleh bilik ini dipenuhi dengan emas, so kita boleh gunakan emas ini untuk berjihad, beli senjata berjihad fisabilillah. Dia kata, subhanallah, kan? Cita-cita dia. Umar tak puas hati, mengata tamannau. Orang lain pula tamannau. Lalu orang lain pun kata, aku nak kalau bilik kita ini dipenuhi dengan intan permata, supaya dengan intan permata ini kita boleh gunakan, jual dan belikan berjihad fisabilillah. Umar pun tak puas hati. Tamannau, apa yang kamu nak? Make your wish, apa yang kamu nak? Aku ni khalifah yang boleh bagi apa yang kamu nak. Sahabat berkata, wahai Umar, kami pun tak tahu nak apalah. Emas, perak, permata ni benda yang orang semua nak, orang semua nak. Tapi Umar tak puas hati. Umar kata, sahabat aku, dia kata, aku nak bilik ini dipenuhi dengan rajulan, lelaki seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia kata, biar ada 100 orang, macam itulah maksud dia, ramai orang macam Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bukan seorang saja Abu Ubaidah, aku nak ramai. Kenapa Umar nak orang macam Abu Ubaidah ni, nak ramai ni? Pertama, kalau kita lihat, masa selepas Rasulullah SAW wafat, maka berlakulah sedikit perselisihan tentang siapakah yang patut menjadi khalifah. Siapakah nama yang naik sebelum nama Abu Bakar naik? Siapakah nama yang naik sebagai khalifah? Waktu tu tengah kecoh, jadi antara nama yang dicalonkan oleh Umar Al-Khattab kata, aku mencalonkan Abu Ubaidah Al-Jarrah ataupun Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Jadi antara nama yang dicalonkan oleh Umar ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai khalifah. Dia punya seniority tu hebat, orang dia terlibat dalam seluruh peperangan tentera Islam. Waktu perang Uhud, kalau kita ingat perang Uhud, ya, waktu tu Rasulullah kan diasak sehinggalah dia cedera, kan, cedera pada muka dia. Waktu tertusuk besi kat muka Rasulullah kan, yang cabut besi yang termasuk dalam pipi Rasulullah tu, kan, ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah, sehingga gigi dia berpatah sebab benda tu melekat. Nak tarik dengan tangan tak boleh, gigit, tarik, gigi dia patah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Waktu peperangan di Syria, Roman Empire, tadi Sa'ad bin Waqqas dengan Parsi bertemu dengan Roman Empire. Umar hantar Khalid Al-Walid dan Abu Ubaidah Al-Jarrah pergi ke Syria berjihad dekat sempadan sana sebab diganggu oleh tentera Roman Empire. Waktu itulah akhirnya Syria dibebaskan, Palestin dibebaskan, ya, sampai ke Lebanon dan sebagainya. Zaman inilah Abu Ubaidah Al-Jarrah, sehingga berlakunya wabak, kan. Abu Ubaidah tak dibenarkan keluar daripada sana, kan. Kalau kita baca bab Covid itu ada cerita, kan, apa dipanggil apa? Al-Luas. Tempat tu namanya daerah Al-Luas. Jadi berlaku wabak. Jadi antara sahabat yang syahid kerana wabak dah inilah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Allah kata, kamu tunggu, jangan balik Madinah. Kalau kamu balik Madinah pula kena, kan. Tunggu di sana, tengok macam mana keadaan, kan. Jadi akhirnya syahid. Antara tentera Islam syahid ialah Abu Ubaidah. Tak boleh balik, tak boleh balik ke Madinah, tunggu di sana. Sebab Nabi kata kalau ada wabak, jangan keluar, jangan masuk, duduk kuarantin. Zaman tu dah ada kuarantin, duduk sana, jangan bergerak. Sebab kalau dia masuk Madinah dah habis, lagi jenuh. Jadi duduk di sana. Yang antara syahid ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bukan syahid kerana perang, kerana wabak. Dia ni seorang komander perang, akhirnya mati kerana wabak berlaku di sana. Jadi itulah Abu Ubaidah Al-Jarrah, seorang yang cukup hebat, ya. Daripada sejarah dia cukup hebat. Nama-nama yang disebut ni semua orang hebat belaka ni, tuan-tuan, ya.
Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi dan isterinya Ummu Salamah. Arqam bin Abil Arqam, yang ini terkenal, orang yang telah mewakafkan rumah dia untuk dakwah, kan, Arqam bin Abdul Arqam Al-Makhzumi. Uthman bin Maz'un, Qudamah bin Abdullah, Ubaidah bin Harith bin Muttalib bin Abdul Manaf, ini adik-beradik sepupu sahabat Rasulullah ni. Sa'id bin Zaid, isterinya Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab ini adalah adik-beradik kepada Umar Al-Khattab. Kalau kita lihat sejarah Umar Al-Khattab, dia pernah menampar orang. Umar dia punya ganas. Tampuannya dia, ya Allah, biar betul kan. Tapi itu yang aku, memang karakter dia macam tu. Karakter Umar tu macam tu. Dia memang jadi kasar, karakter dia kasar, tapi hatinya lembut. Orang Arab ni kita tengok kadang, itulah kita tengok kita pergi buat haji, umrah kan, tengok memang bahasa cakap tu, ya Allah, macam nak marah orang cakap tu, tapi hatinya baik. Hatinya baik, cakap memang kasar kan. Kalau dia buat maki orang, memang maki kan, memang kasar, tapi hatinya tu baik. Kita orang Melayu ni, contoh nak kata macam kan, Masya Allah, bahasanya berpantun dan sebagainya, tapi kalau berdendam tu 7 keturunan, hanya main-main. Contohnya apa? Masuri, contoh. Contoh, ni kisah-kisah lama kan. Tapi kita baca tu, kita boleh faham pemikiran orang Melayu tu. Dia kalau berdendam, siap lah 7 keturunan tu, padahal tak salah pun keturunan yang bawah tu, contohnya kan. Yang tak ada kaitan pun kan, tapi memang dia punya dendam tu 7 keturunan. Jangan main-main orang Melayu. Bahasanya Masya Allah kan, lembut, baik, berpantun dan sebagainya. Tapi kalau dia berdendam, siap pun. Dia karakter bangsa-bangsa ni macam tu, lain kan. Orang Cina, India, Arab, dia ada karakter dia. Orang Arab kita tengok memang kasar kan. Kalau dia bawa tong gas tu macam tu, angkat macam tu lah. Dia nak test tong gas tu ada bocor kata bocor, dia bakar, test bakar. Kita pun takut tu, ya Allah, ya betul orang Arab ni. Tapi dia jenis macam tu. Memang kalau bawa kereta, ya Allah, saya pernah waktu naik taksi, 4 orang duduk kat belakang. Saya orang Melayu, 3 orang Arab. Bila rempit kat belakang tu, ya Allah, saya kata orang Arab ni macam mana? Tapi dia pun tak peduli. Tak apa, boleh. Duduk. Ya Allah, saya kata. Itulah demo. Dia tak peduli. Tapi kasar, tapi hatinya baik. Hatinya lembut. Dia lain karakter bangsa ni. Jadi itulah pengalaman kita berkawan dengan banyak macam bangsa kan. Jadi adik-adik perempuan Fatimah binti Khattab yang masuk Islam lebih awal daripada Umar Al-Khattab ya. Khabbab Ja'far bin Abi Talib yang ni ada kaitan dengan Rasulullah SAW. Ja'far bin Abi Talib dan isterinya Asma binti Umais, Abang Ali kan, adik-adik Ali. Kemudian muka surat 107 tu cerita lagi nama-nama yang lain ya. Khalid bin Sa'id. Khalid bin Al-Walid lambat masuk Islam. Khalid bin Al-Walid ni lambat sebab Khalid Al-Walid ni waktu perang Uhud, dialah yang memberikan idea kebenaran orang musyrikin tu. Asal dah kalah kan, musyrikin dah kalah, tapi Khalid pandai ambil peluang. Dia tengok orang Islam dah mula tinggalkan bukit Ar-Rumah, Jabal Ar-Rumah. Kalau siapa pergi Madinah, dia akan bawa melawat Bukit Pemanah nama dia. Bila pemanah dah kurang atas tu, Khalid kata, ini peluang kita ni, masuk ke belakang. Kalau setakat 5-6 orang atas tu dah tak sempat dia nak cover sebab Khalid naik kuda kan. Kalau ramai pemanah, dia tak berani. Tengok pemanah dah sikit, kata ini peluang kita. Maka berlaku serangan daripada belakang yang menghentam tentera Islam. Yang tu Abu Ubaidah ada masa tu kan, yang saya cerita tadi. Itu yang berlaku pada perang perang Uhud yang insya-Allah kita akan jumpa nanti waktu kita bincang tentang perang Uhud nanti ya. Kemudian Aminah binti Khalaf, Amr bin Sa'id Al-As, Hatib bin Al-Harith, Fatimah binti Mujallil, Al-Khattab bin Al-Harith, Fukaihah binti Yasar, Ma'mar bin Al-Harith, Al-Muttalib bin Azhar Az-Zuhri, Ramlah binti Abu Auf, Na'im bin Abdullah. Dan mereka ni semuanya daripada golongan kaum Quraisy. Nama-nama ini tak glamour pun. Kita pun kadang ada nama ni kita tak kenal, tapi sejarah mereka ni sanggup memeluk Islam walaupun dia tahu cabaran tu sangat besar pada waktu itu ya. Risiko tu tinggi pada waktu itu ya. Golongan as-sabiqun al-awwalun yang bukan daripada Quraisy, Abdullah bin Mas'ud al-Huzali, Mas'ud bin Rabi' al-Qari, Abdullah bin Jahash al-Asadi, Abu Ahmad bin Jahash, Bilal bin Rabah al-Habashi, Habasyah. Bilal bin Rabah daripada Habasyah, hamba akhirnya didera kan, kita tengok sejarah Bilal. Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi pun menarik.
Kenapa dipanggil Ar-Rumi? Rumi ni Rom, Roman Empire. Kenapa? Sebab dia daripada Roman Empire. Asalnya dia ini daripada Mesopotamia, macam tu lah, dekat Iraq sana. Bila mana dekat Iraq tu Rom serang Iraq, Rom dapat tawan ahli keluarga dia. Macam tu lah cerita sejarah dia kan. Rom dapat tawan ahli keluarga dia. Dia akhirnya dijual sebagai hamba. Dijual dia hamba di Rom, dekat bahagian Syria sana. Dia dengan sebagai hamba. Dan dia boleh berbahasa Greek. Dia boleh berbahasa Greek, bahasa Arab boleh, bahasa Greek pun boleh. Akhirnya bila dia besar, dia dapat peluang lari, dia pun lari. Hamba ni lari. Lari ke mana? Nak selamat, lari ke Mekah. Sebab Mekah ni orang tak perasan sangat, lari ke Mekah. Tapi di Mekah ni, dengan rupa dia, rambut dia yang lain. Sebab rambut orang belah sana tu bukan kat warna perang dan sebagainya. Jadi dia lain sikit. Dan bahasa Arab dia pun cakap pelat-pelat, belah-belah Rom kan. Jadi orang kenal dia Suhaib Ar-Rumi. Orang panggil dia Suhaib Ar-Rumi. Ini antara orang yang hebat juga. Suhaib Ar-Rumi masuk Islam. Walaupun dia bukan orang Arab, dia faham tentang dakwah Nabi, dia masuk Islam. Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, ayah dia Yasir kan. Ini pun antara keluarga yang awal yang diseksa. Amir bin Fuhairah, ini antara golongan yang bukan Quraisy tapi memeluk agama Islam. Nak ceritanya, yang memeluk Islam ni bukan hanya Quraisy semata-mata. Kata ini mungkin dakwah ni untuk orang Quraisy. Tidak, dakwah untuk semua orang. Yang masuk Islam ini pun bukan orang Arab pun ada juga. Suhaib Ar-Rumi dan sebagainya yang masuk Islam ya. Mereka daripada kalangan wanita, contohnya Ummu Aiman Al-Habasyiyah, Ummu Al-Fadilah ya. Lagi siapa lagi? Lubabah Al-Kubra ya, binti Al-Harith Al-Hilaliyah, isteri Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Jadi Asma ni antara yang awal juga memeluk agama Islam ya. Inilah golongan yang dipanggil As-Sabiqun Al-Awwalun. Dan bilangan dia, kata Al-Mubarakfuri, mencecah sehingga 130 orang. Tak ramai. 130 orang ni tak ramai. Akan tapi tidak dapat diketahui sama ada mereka itu memeluk Islam sebelum hijrah, pada waktu dakwah, ataupun ketika mana mereka berhijrah. Sebab yang terawal pergi berhijrah, golongan yang awal pergi berhijrah, tak ramai 130 orang ya. Itulah bilangan yang ada, dipanggil As-Sabiqun Al-Awwalun. Kemudian Al-Mubarakfuri juga membawa satu tajuk tentang solat ya, solat. Jadi antara wahyu yang paling awal turun adalah perintah mengerjakan solat ya. Wahyu yang awal turun ialah tentang solat. Diceritakan bahawasanya dalam sirah Ibn Hisham ya, dalam beberapa tempat yang lain bercerita, qabla al-Isra', sebelum Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj confirm solat 5 waktu. Dalam Isra' Mi'raj 5 waktu. Asalnya berapa waktu? 50. Sebab tu dalam Islam, al-hasanat, kebaikan akan digandakan paling kurang 10 kali ganda. Satu solat waktu kali dengan 10. Solat subuh 2 rakaat, seolah kita solat subuh 10 waktu solat subuh. Jadi 5 waktu tu tuan-tuan, 5 kali 10 50. Setiap kebaikan paling kurang Allah akan gandakan 10 kali ganda pahala. Sedekah RM1 seolah-olah kita derma 1 kali 10 RM10. Sedekah RM1 macam kita derma, pahalanya macam kita derma RM10. Kita nampak RM1, tapi pahalanya paling kurang RM10. Dan boleh jadi digandakan, sebab jihad fisabilillah kan, sedekah fisabilillah ni akan digandakan sehingga 700 kali ganda kan. Sab'a sumbulatin fi kulli sumbulatin 100 habbah. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji benih kan. 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100. 7 kali 100, 700 sikit. Surah Al-Baqarah cerita tentang kelebihan orang yang bersedekah fisabilillah ya. Jadi itulah nak ceritanya, minimum pahala 10 kali ganda. 5 waktu sembahyang, 50 kali solat ya. Itulah perumpamaannya. Jadi waktu yang diceritakan di sini sebelum Isra' Mi'raj ya, yusalli qat'an ya, jadi mereka mengerjakan solat ya, mengerjakan solat. Wa kadzalika ashabuhu, demikianlah juga para sahabat-sahabat baginda. Tak akan tapi lakinna ukhtulifa, berlaku khilaf. Khilaf apa dia? Hal ufturida qabla al-khamsi syai'un min as-salah, adakah diwajibkan solat 5 waktu kan, amla ataupun tidak, yang 5 waktu solat tu ya.
Fayasihu ala hadha qawlu man qala innal fardha awalan kana salatan qabla tulu'i syamsi wa salatan qabla ghurubiha. Jadi yang paling sah dia kata qaul yang menyatakan sesungguhnya solat fardu itu yang awal-awal itu kana salatan, iaitu solat yang dibuat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, dan juga solat yang dibuat sebelum tenggelamnya matahari. Itu saja yang wajib. 5 waktu itu belum lagi wajib. 5 waktu itu wajib pada waktu bila? Selepas Isra Mi'raj. Yang 5 waktu. Ya, itu yang diceritakan di sini oleh Al-Mubarakfuri. Dan kemudian bagaimana diceritakan juga bagaimana Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang mengajar baginda tentang solat, tentang wuduk dan sebagainya. Maka Rasulullah belajar wuduk daripada malaikat Jibril, air dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau kita lihat di negara Arab cara mereka ambil wuduk, air itu sangat berharga. Air itu sangat berharga sebab susah dapat. Jadi mereka memang menjaga air itu. Macam kita, air ni pulih je, keluar banyak-banyak kan, tak ada basuh muka dan macam nak mandi kan, dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita faham konsep wuduk ini, yang kita nak basuh tu, muka kita ni bersih, tak ada apa pun kan. Jadi kita basuh tu tak perlu banyak-banyak pun tak apa, sampai nak tak ada nak basuh macam nak mandi, tak ada sampai tahap macam tu sepatutnya kan. Jimat-jimatlah air. Sebab kalau kita lihat yang apa ni, yang diajar pun wuduk ni basuh muka, basuh tangan, tak disebut pun sampai mesti basah apa ni. Yang penting air tu rata kan, ke suatu tempat dan sebagainya. Itulah kaedah yang diajar oleh Rasulullah dan juga para sahabat dan juga apa ni. Begitu juga Rasulullah didatangi oleh Jibril yang mengajar tentang kaedah berwuduk dan sebagainya ya. Ambil air secebok kan, basuh, becik kan dan sebagainya, begitulah ya. Kemudian disebutkan juga di sini bahawa solat yang mereka buat itu solat secara sembunyi-sembunyi. Tak ada pergi depan Kaabah solat, tak ada. Ya, solat secara sembunyi-sembunyi supaya orang tak tahu. Dan pernah satu ketika Abu Talib mendapati Nabi dan Ali sedang solat. Abu Talib ni bapa saudara kepada Nabi, Abu Talib ayah kepada Ali, dia nampak mereka solat. Maka dia pun bertanya kepada keduanya tentang hal itu. Lalu mereka pun kata ini ialah tentang solat, menyembah Allah yang Maha Esa dan sebagainya. Abu Talib kata menyuruh mereka berdua untuk berteguh hati, dan dia pun tak larang kan. Cuma mereka buat secara sembunyi-sembunyi supaya orang lain tak nampak. Begitulah ibadah yang telah diarahkan kepada orang Islam pada waktu itu. Dan juga kita lihat dakwah secara rahsia ini berjalan bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun. Dia berjalan selama 3 tahun ya. Ia berjalan selama 3 tahun yang dijalankan secara rahsianya, berjalan secara rahsia yang Rasulullah buat ya, mengajar kan, berdakwah dan sebagainya. Begitulah yang berlaku sepanjang 3 tahun dakwah baginda, sehinggalah dakwah ini tersebar, tetapi tersebar secara sembunyi-sembunyi. Orang tahu ada orang Muslim Islam, tetapi nak dengar secara terang-terangan tak ada kan, nak dengar secara terang-terangan tak ada. Dia tahu ada dakwah tu berlaku, tetapi dakwah itu berlaku secara personal dan juga sembunyi-sembunyi, jumpa sembang dan sebagainya. Tidaklah berlaku secara terbuka ataupun secara terang-terangan. Jadi walaupun menjadi buah mulut, memang ada maklumat, khabar dan berita dan sebagainya, tetapi dari segi permusuhan itu tidak berlaku secara direct kepada orang kafir, sebab ia berlaku secara rahsia. Solat pun secara rahsia, dakwah itu pun berlaku secara rahsia. Begitulah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, permulaan dakwah baginda, iaitu berlaku selama 3 tahun. Jadi saya rasa cukup sekali itu, saya berhenti untuk muka surat 108 sebelum kita masuk pada tahap yang kedua, dakwah secara terbuka dalam bab yang ke-9, muka surat 109 pada kuliah kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang, peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping
situ kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan ya, pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada anjuran ke apa, tak ada. Ya, semua percuma je kita bagi, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.